Buletin pagi anda bersama saya Asrul Nizam Kadir. Tajuk utama pagi ini. Identiti 5 mangsa rentung babitkan trailer dan kereta dikenal pasti. Keracunan akibat makan laksa, 19 kes baru direkod. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Polis sudah mengenal pasti identiti 5 mangsa yang rentung dalam kemalangan membabitkan sebuah trailer dan kereta di kilometer 255.3 Lebuh Raya Utara Selatan arah utara dekat Kuala Kangsar Sabtu lalu. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Perak, Superintenden Ahmad Adnan Basri berkata, pengesahan dibuat berdasarkan laporan keputusan ujian DNA dari Jabatan Kimia Petaling Jaya Selangor. Menurutnya, pemandu kenderaan seorang wanita dikenal pasti sebagai Yu Poi Shai, 37 tahun dan bayi lelakinya Yu Yi Chen, 15 bulan. Mangsa ketiga penumpang lelaki Teo Witat, 46 tahun serta dua penumpang wanita Xiao Sui Mi, 42 dan Li Len Ying, 60 tahun. Sementara itu, menurutnya laporan spesimen darah dan ujian air kencing yang dijalankan terhadap pemandu lori berusia 41 tahun itu positif dadah. Suspek akan dituduh hari ini di Mahkamah Magistrate Kuala Kangsar selepas polis menerima arahan pengarah pendawaan Perak. Dia akan dituduh mengikut Seksyen 44-1-A Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana memandu di bawah pengaruh dadah dan menyebabkan kemalangan jalan raya sehingga mengakibatkan kematian. Dalam kejadian 11.45 pagi Sabtu lalu, trailer membawa muatan biji besi dipercayai hilang kawalan sebelum menghimpit kereta Kia Forte ke pembahagi jalan konkrit sebelum kedua-dua kenderaan itu terbakar. Kejadian itu mengakibatkan 5 mangsa ditemui rentung. Pengkebumian semula jenazah bekas Ketua Pegawai Eksekutif Cradle Fund Sendirian Berhad Allahyarham Nazrin Hassan yang dijangka hari ini ditangguh sehingga selesai proses bedah siasat. Perkara itu disahkan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Selangor Senior Assistant Commissioner Fazil Ahmad ketika dihubungi. Jasad Nazrin digali keluar dari kuburnya pada Isnin lalu dan dibawa ke Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM untuk proses bedah siasat kali kedua. Ia dilakukan susulan terdapat anggota keluarganya yang tidak berpuas hati atas laporan sebelum ini. Nazrin ditemui mati di rumahnya di Mutiara Damansara 14 Jun lalu dalam keadaan 30% tubuhnya terbakar. Mulanya pihak polis mengklasifikasikan kes sebagai kematian mengejut iaitu akibat kebakaran berdasarkan laporan pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat. Bagaimanapun, polis telah mengklasifikasikan semula kes itu sebagai bunuh berikutan siasatan forensik oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat yang menemui kesan petrol di bilik Allahyarham. Beberapa individu termasuk isteri serta dua anak tirinya telah direman bagi membantu siasatan namun telah dibebaskan. Polis masih belum menemui sebarang petunjuk baru berhubung kes pembunuhan pensyarah warga Palestin Dr. Fadi Al-Baj yang maut ditembak berhampiran sebuah kondominium di Jalan Meranti setapak April lalu. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Fuzi Harun berkata pihaknya sentiasa memantau perkembangan kes berkenaan namun tiada maklum balas yang diterima setakat ini. Ini kita tak ada dapat lead atau perkembangan baru. Saya pun dah ulang banyak kali, kita telah berhubung dengan rakan-rakan ASEAN kita melalui Interpol. Kita juga secara dalaman tak ada yang forward ke hadapan untuk kita mengambil tindakan sewajarnya berhubung kes tersebut. Kita bukan bermakna kita berdiam diri, kita telah hantar pegawai kita ke Bangkok, ke negara-negara jiran tertentu tapi tak ada feedback yang seperti mana kita harapkan. Pada 21 April lalu, Dr. Fadi, 35 tahun yang juga pensyarah kanan kejuruteraan elektrik di Universiti Kuala Lumpur UniKL ditembak ketika sedang berjalan menuju ke Surau Medan Idaman untuk mengimamkan solat subuh. Dua lelaki yang menaiki motosikal dikatakan telah menunggunya sebelum melepaskan 10 das tembakan yang mengenai mangsa.
Selepas hampir 9 jam memberi keterangan semalam, pagi ini Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi akan menyambung semula keterangannya di Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Putrajaya. Dan bagi mengetahui lebih lanjut perinciannya, kita bersama wartawan Siti Khadijah Jaafar. Silakan Siti. Ya, selepas 9 jam memberi keterangan semalam daripada jam 9.15 hingga 6.15 petang, sekali lagi pada pagi ini Presiden UMNO iaitu Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi akan datang kembali ke Ibu Pejabat SPRM Putrajaya ini untuk kali kelima bagi memberi keterangan. Dan kami di sini masih lagi menunggu ketibaan beliau yang dijangkakan akan sampai ke sini pada bila-bila masa sahaja lagi. Dan ini merupakan kali kelima Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi memberi keterangan kepada SPRM berhubung dengan dakwaan penyelewengan dana yang membabitkan yayasan milik keluarga beliau iaitu Yayasan Akal Budi, yang mana semalam selain daripada Datuk Seri Ahmad Zahid, menantu beliau yang juga merupakan suami kepada anak beliau iaitu Datuk Nurul Hidayah, iaitu Datuk Saiful Nizam Muhammad Yusof juga telah dipanggil memberi keterangan berhubung isu ataupun kes yang sama. Dan kemarin Nurul Hidayah serta adik kepada Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi iaitu Datuk Seri Muhammad Nasai Ahmad Termizi juga telah pun dipanggil memberi keterangan berhubung Yayasan Akal Budi yang dikaitkan dengan beliau dan juga isterinya yang digunakan untuk menjelaskan hutang kad kredit yang merangkumi jumlah mencecah RM800,000. Dan Datuk Seri Ahmad Zahid sebelum ini kali pertama dan kedua telah pun hadir ke sini pada 2 dan 3 Julai lalu memberikan keterangan berhubung kes yang sama. Dan menurut sumber SPRM sebentar tadi, difahamkan Datuk Seri Ahmad Zahid akan memberi keterangan pada pagi ini sebaik saja beliau tiba sebelum masa rehat ditetapkan pada jam 12 tengah hari, dan kemudiannya difahamkan keterangan itu akan bersambung kembali pada jam 3 petang nanti. Dan itu sahaja dulu setakat ini perkongsian yang boleh saya berikan kepada anda. Bergabung semula dengan rakan setugas di Sri Pentas. Salam hormat. Baik, terima kasih Katie langsung dari Ibu Pejabat SPRM Putrajaya. Dan ini laporan yang baru kami terima. Berlaku kemalangan maut membabitkan beberapa trailer dan kenderaan ringan dilaporkan berlaku di kilometer 14.5 dari Damansara ke Subang, Lebuh NKVE kira-kira 5 jam lalu. Difahamkan 2 maut dan beberapa lagi cedera selepas terbabit dalam nahas berkenaan. Tragedi ngeri itu membabitkan trailer, kereta dan motosikal. Dipercayai berlaku pada pukul 4 pagi tadi. Kemalangan berkenaan menyebabkan semua lorong terpaksa ditutup kecuali lorong kecemasan. Dan rata-rata pengguna jalan raya merungut mengenai kesesakan teruk di NKVE di laman Twitter akibat daripada kejadian berkenaan. Kemalangan menyebabkan laluan trafik dari kedua-dua arah agak perlahan. Difahamkan kerja pembersihan dan pengalihan sedang giat dijalankan. Dan sementara itu, Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM berkata laluan arah utara Damansara telah dibuka. Namun lorong kanan dan tengah arah selatan Subang masih ditutup. Trafik perlahan bermula dari Setiap Alam, Kota Damansara ke lokasi. Justru itu pengguna diminta menggunakan laluan alternatif. $19 kes baru direkod membabitkan keracunan makanan dicaki berpunca daripada memakan laksa yang dibeli di sebuah premis di Baling Kedah. Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah dalam satu kenyataan memaklumkan angka terbaru berkenaan menjadikan jumlah keseluruhan 80 kes dengan 2 kematian. 19 kes baru membabitkan 1 di Kedah, 15 di Perak dan 3 di Selangor. Dan secara keseluruhan pecahan 31 kes di Perak, 25 kes di Kedah dan 24 kes di Selangor. Menurut kementerian lagi, daripada jumlah itu hanya 9 kes masih berada di hospital namun semuanya stabil. Setakat ini 10 sampel makanan telah dihantar ke makmal untuk ujian, termasuk 4 sampel mi laksa, 4 sampel kuah laksa dan 2 sampel bahan campuran salad untuk laksa. Pihak kementerian masih menunggu keputusan penuh bagi mengetahui punca sebenar keracunan yang terjadi.
Kedudukan beberapa jabatan atau agensi kerajaan yang mempunyai pertindihan fungsi akan ditentukan dalam masa 6 bulan. Menurut Ketua Setiausaha Negara Datuk Seri Ismail Bakar, langkah penutupan atau penyusunan semula jabatan atau agensi terbabit antara yang akan dilakukan. Mengenai agensi-agensi atau jabatan-jabatan yang redundant atau overlapping itu kita dalam proses. Kita akan masuk ke stage yang kedua. So itu work in progress dan insya-Allah mungkin lepas dalam tempoh 6 bulan ni kita akan melihat agensi mana yang akan kita selaraskan, kita tutup ataupun kita akan buat penyesuaian-penyesuaian tertentu. Beliau berkata demikian pada sidang media sempena sesi suai kenal bersama pengamal media semalam. Ujar beliau, apa jua keputusan sama ada menutup atau mengkaji semula jabatan atau agensi yang mempunyai fungsi sama akan mengambil kira faktor penjimatan. Ditanya mengenai aspirasinya sebagai KSN yang baru, beliau mahu meninggalkan legasi perkhidmatan awam yang baik dengan penjawat awam yang sentiasa mendukung dan menjadi tulang belakang kerajaan ke arah merealisasikan negara membangun dan berpendapatan tinggi. Pelaksanaan tindakan mengikut Akta Hasutan 1948 digantung sementara. Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobind Singh Dio berkata, keputusan itu dibuat dalam mesyuarat mingguan Kabinet kemarin kerana akta itu akan dimansuhkan. As far as we are concerned, a decision has been made and it has to be communicated to the Attorney General, and of course it's for him to decide what to do next. Beliau berkata demikian selepas merasmikan sidang kemuncak keusahawanan e-commerce malam. Sebelum pilihan raya umum ke-14 Mei lalu, Pakatan Harapan berjanji menghapuskan undang-undang yang menindas termasuk Akta Hasutan 1948, Akta Pencegahan Jenayah 1959, Akta Universiti College Universiti 1971, Akta Penerbitan dan Media Cetak 1984, Akta Majlis Keselamatan Negara 2016 dan undang-undang yang mengenakan hukuman gantung sampai mati. Kawan-kawan yang hadir sekalian, apa khabar semua? Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Multimedia sedang meneliti untuk memperkenalkan pengenalan digital kebangsaan yang mudah ditentukan kesahihannya demi meningkatkan keyakinan. Pengenalan diri digital itu tidak bermaksud untuk menggantikan MyKad dan ia juga tidak akan diwajibkan ke atas setiap orang. In comparison, this is what a national digital ID can offer. You could apply to be a member of that organisation by registering your application using National Digital ID. This would be a trusted and verifiable platform which will be beneficial to us all. Sebelum itu, Gobind melancarkan sidang kemuncak keusahawanan e-dagang di Hotel Palace of Golden Horses, Seri Kembangan. Tegasnya kerajaan boleh menyampaikan bantuan subsidi kepada kumpulan sasar dengan berkesan menerusi akaun e-wallet yang telah didaftarkan dengan pengenalan digital kebangsaan itu. Beliau menambah kemudahan itu penting bagi melengkapkan pelaksanaan inisiatif kerajaan digital dan mampu mengekang isu penipuan selain memudahkan proses transaksi dalam e-dagang. Bahagian hadapan sebuah Toyota Hilux dilaporkan tersangkut akibat kejadian tanah runtuh berhampiran empangan Sungai Tengi, Kuala Kubu Baru semalam. Tanah runtuh di jalan tar itu membentuk lubang sedalam 6 meter dengan keluasan 50 kaki persegi. Menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Selangor, susulan kejadian berkenaan, sepasukan 10 anggota bersama 3 jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Kubu Baru dikerahkan ke lokasi sebaik menerima panggilan sekitar jam 1.14 tengah hari. Pemandu Toyota Hilux terbabit bagaimanapun berjaya dikeluarkan dan menyelamatkan diri dan tidak mengalami sebarang kecederaan. Pemeriksaan dan pemantauan dibuat di lokasi dan pihak bomba menyerahkan kes terbabit kepada pihak berkuasa tempatan PBT untuk tindakan susulan. Sebuah pusat penyelidikan dan pengajian Asia Tenggara akan ditubuhkan di Universiti Tersohor Dunia, Universiti Oxford. Pusat yang dinaungi Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah itu akan memainkan peranan penting dalam memupuk pemahaman global dan pembabitan dengan rantau ASEAN. Laporannya bersama Haliza Hashim di Oxford, United Kingdom.
Sultan Nazrin Shah berkenan mencemarduli melancarkan kempen menyokong inisiatif penubuhan Pusat Pengajian Asia Tenggara pada Rabu. Dalam ucapannya selaku penaung pusat tersebut, baginda bertitah dari segi geografi dan sejarah, rantau Asia Tenggara menawarkan kekayaan dan kepelbagaian agama, bahasa dan budaya. Dengan cara pengajaran, penyelidikan bersama, syarahan awam dan persidangan, baginda percaya pusat itu akan dapat mempamerkan kepada dunia, mempelajari ekonomi, masyarakat dan kebudayaan Asia Tenggara akan memberi manfaat kepada manusia sejagat. This ambitious, thoughtfully integrated knowledge enterprise will put Southeast Asia at its heart, benefiting both the citizens of the ASEAN countries and the people of the wider world. It is for all these reasons that I am keen to see this world-class center established as soon as possible, so that it can begin to play a pivotal and timely role in building long-standing and mutually beneficial connections between the University of Oxford and the countries of Southeast Asia. I am proud to be a champion for both my university and my region. Hadir di majlis ini Naib Chancellor University Oxford, Profesor Louis Richardson dan Datuk Dr. Afifi Al-Akiti, pensyarah dan fellow Pusat Pengajian Islam Oxford. Pusat Pengajian Asia Tenggara yang baru itu akan menjadi sebahagian daripada pengajian global dan wilayah universiti ini. So the idea of this initiative is very much to make sure that Southeast Asia is represented amongst our scholarly strengths in studying different parts of the world. We believe and hope that it will bring enormous benefits both to the region in terms of exposing the wider world through our research of some of the extraordinary dynamism of the region of Southeast Asia and the ASEAN countries. But we also hope that it will be an enormous benefit to potential students from that region in bringing more of them to Oxford. Pelancaran kempen ini bertepatan pada masanya kerana minggu lalu Universiti Oxford sekali lagi dinobatkan universiti berkedudukan teratas di dunia oleh The Times Higher Education World University Rankings. Halisa Hashim, TV3, Oxford. Operasi Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor LPHS kini ditambah baik bagi memudahkan rakyat Selangor memiliki rumah. Exco Perumahan dan Kehidupan Bandar Haniza Talha berkata, selain itu kerajaan Selangor juga kini memantau pemaju perumahan yang bermasalah dalam menyediakan rumah mampu milik Selangorku. Haniza berkata rumah Selangorku kini mengalami penambahbaikan bagi memudahkan pembeli memiliki rumah. Katanya LPHS kini mengemukakan senarai pemohon yang ditawarkan rumah Selangorku kepada pihak bank untuk proses kelulusan pinjaman. Selain itu, pembeli juga kini bebas memilih mana-mana lokasi yang mereka minat di mana perumahan Selangorku dibina. Sebelum ini, pembeli hanya dihadkan pembelian rumah Selangorku di daerah dan mukim tertentu sahaja. Kelancaran pembinaan rumah Selangorku juga berhubung kait dengan pemaju. Beliau akui sebelum ini kepincangan berlaku di mana pemaju membina rumah kos tinggi dahulu dan lazimnya mengabaikan pembinaan rumah mampu milik. Sehingga April tahun ini, 9 pemaju telah ditarik kelulusan kebenaran merancang. Sebab kita sentiasa pantau, hanya yang mungkin yang ada yang kita dah batalkan dia punya kebenaran tu sebab dia tak ada buat any progress. Dia dah dapat kebenaran, kelulusan, tapi dia tak ada submit plan pembangunan, tak ada buat apa-apa kerjalah dalam tempoh 18 to 24 months daripada kelulusan dia. Itu kita kita revoke, kita batalkan kelulusan tersebut sebab kita nampak itu tak ada menunjukkan kesungguhan untuk membina rumah mampu milik ini. Dalam pada itu, pada sidang media NGO di Shah Alam, sebuah badan NGO memohon perhatian Menteri Besar Selangor dalam menangani isu perumahan. Macam ini juga mangsa ramai orang yang ini projek. Ramai orang yang dapat ini projek sudah jadi mangsa macam ini. Jadi dia orang sekarang buat masa ini ada dalam dia sistem dia ditawarkan. Tapi lagi 2 bulan dia sudah tolak. Lebih kurang ada 15 orang dah. Seorang daripada 15 pembeli flat terbabit di Puchong, Amira Azmi tampil menyuara rasa terkilan. Saya nak minta tolong YB, sesiapa yang berkenaan, tolonglah selesaikan masalah saya ni.
Sebab dah setahun rumah nak menyewa pun mahal. Ekonomi pula makin tinggi. Dengan kerja pun susah nak dapat. Saya minta tolong sangat. Tolonglah dengar, tolonglah selesaikan masalah saya. Kita ke laporan sukan. Hari gemilang buat atlet olahraga negara Muhammad Rizwan Puzi yang cemerlang meraih emas ketiga di Tamasya Sukan Para Asia semalam. Emas ketiga ini diraih dalam acara lompat jauh T36 dan paling membanggakan ia juga rekod baru Asia. Selepas meraih 2 emas dalam acara 100 meter dan 400 meter T36, Rizwan terus mahu menambah koleksi emas. Kali ini dalam acara lompat jauh lelaki T36. Sekaligus berjaya mempertahankan emas yang dimenangi 4 tahun lalu di Incheon, Korea Selatan. Lompatan ketiga Rizwan sejauh 5.49 meter cukup untuk meleburkan rekod Asia 5.43 meter yang dicatat atlet China Yang Yifei pada tahun 2016. Atlet Uzbekistan Izzat Tukunov meraih perak dan Sergei Kharlamov dari Kazakhstan membawa pulang gangsa. Setakat semalam Malaysia kini sudah pun mengumpul 13 pingat emas, 18 perak dan 19 gangsa. Dengan berbaki 2 hari lagi, kontingen negara dilihat tidak mempunyai masalah untuk mencapai sasaran 15 pingat emas. Dengan beberapa acara prospek emas masih lagi berlangsung antaranya olahraga, badminton, powerlifting dan renang. Dan kabar gembira juga diterima dari Buenos Aires, Argentina apabila pemain badminton perseorangan wanita negara Goh Jin Wei semakin menghampiri impian Malaysia untuk meraih emas pertama di Tamasya Sukan Olimpik Remaja. Pada peringkat separuh akhir awal pagi tadi, Goh Jin Wei bertemu pilihan pertama dari Thailand, Pitayapon Chaiwan. Nyata bukan tugas mudah buat atlet berusia 18 tahun itu berdepan lawannya. Namun dia tidak putus asa. Tewas 19-21 pada set pertama, Jin Wei bangkit melawan dan memenangi 2 set berikutnya 21-15, 21-13 untuk mengesahkan tempat ke perlawanan akhir bertemu pilihan kedua Wang Ziyi dari China. Turut cemerlang pasukan hoki 5 sebelah negara yang menempah tempat ke suku akhir. Malaysia meraih kemenangan pada perlawanan terakhir peringkat kumpulan A semalam menundukkan Poland 4-3. Mereka dijadual bertemu Austria pada suku akhir jam 8 malam ini waktu Malaysia. Jangan lupa subscribe YouTube Bulletin TV3 untuk lebih banyak laporan berita. Dan kami akhiri Bulletin Pagi dengan paparan keunikan mural yang dihasilkan daripada susunan labu di sebuah perkampungan di United Kingdom. Saya Asrul Nizam Kadir, teruskan menonton TV3. Salam hormat dan Assalamualaikum.